Pada era teknologi yang semakin berkembang pesat, kemajuan dalam teknologi digital juga semakin memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Hampir semua individu menggunakan media atau saling berhubung melalui dunia cyber dan memerlukan teknologi yang lebih efisien, terutamanya dalam bidang komputer dan telefon bimbit, agar mereka saling kekal berhubung antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita sekarang yang dalam keadaan perintah kawalan pergerakan yang menggunakan teknologi digital untuk kita mendapatkan maklumat. So, bahagian objektif kajian kami pula adalah mengenal pasti kesan positif akibat daripada revolusi industri 4.0 serta mengenal pasti kesan negatif dan mengkaji sumbangan teknologi digital dalam bidang pendidikan. Kesan positif teknologi digital. Yang pertama, teknologi digital mampu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam komunikasi. Pelajar dapat belajar walaupun tidak harus dalam kawasan persekolahan. Sebagai contoh, pelajar dapat belajar secara online pada masa kuarantin. Yang kedua, teknologi digital memudahkan pelajar dan orang awam untuk mengakses maklumat tanpa had. Maklumat boleh dicari melalui laman sesawang yang tidak mempunyai batasan. Sebagai contoh, medium yang digunakan adalah Google dan Google Scholar. Yang terakhir, teknologi digital memudahkan pekerjaan dalam bidang tertentu. Transaksi dan pembayaran dapat dijalankan melalui e-banking dan lain-lain lagi. Saya akan membentangkan revolusi industri 4.0 sememangnya memberi kesan negatif terhadap pendidikan. Malaysia juga tidak ketinggalan terkena kesan negatif daripada teknologi digital yang terhasil daripada revolusi ini. Sebuah negara perlu memerlukan teknologi digital agar pertumbuhan negara dalam pelbagai aspek dapat ditingkatkan. Sebagai contoh, dengan adanya teknologi digital, ianya akan memberikan kesan negatif pelbagai aspek, terutama pendidikan. Menurut Rowan 2010, secara purata, kanak-kanak menghabiskan masa selama 8 jam sehari untuk teknologi hiburan dengan 65% daripadanya mempunyai televisyen di dalam bilik tidur mereka sendiri dan 50% daripada televisyen di kediaman penduduk. Ditambah pula dengan penggunaan telefon pintar, melayari internet dan media sosial telah menyebabkan berlakunya penularan pengaruh teknologi dalam kehidupan dan persekitaran sosial sesebuah keluarga. Seterusnya saya akan bentangkan objektif 3 kami, iaitu sumbangan teknologi. Penggunaan teknologi video dapat membantu pelajar melibatkan diri dalam pembelajaran agar pelajar tidak terpinggir dalam pembelajaran, dan teknologi ini menjadi medium penghubung kepada pelajar dan juga tenaga pelajar. Selain itu, teknologi digital ini membantu pelajar untuk mengakses maklumat dan info tanpa had masa dan juga sempadan bagi meluaskan ilmu pengetahuan. Sumbangan yang terakhir adalah teknologi dalam konteks pendidikan sebagai alat bahan bantu pelajar ABBM untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran di atas talian. Kesimpulannya, kecanggihan teknologi seperti internet memberikan kemudahan kepada golongan pendidikan. Tidak dapat dinafikan juga bahawa kesan positif dan juga negatif itu akan memberi impak kepada pelajar. Dan sebagai contoh, sekiranya pelajar menggunakan platform tersebut atau penggunaan teknologi tersebut secara salah akan memberikan kesan kepada negatif. Tetapi kesan positif pula di sebaliknya. Sebagai contoh, teknologi digital itu memberi banyak kelebihan kepada golongan pendidik sekiranya menggunakan platform tersebut dengan sewajarnya, dan juga golongan pendidik ini boleh membantu menyampaikan aktiviti pembelajaran dengan lebih kreatif. Dan jelaslah bahawa kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti kesan positif dan juga negatif atas penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan. Dan kesan positif ini agar penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat diperkembangkan lagi di masa hadapan. Sekian dan terima kasih.